Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini, bagi minggu kerjaya, unit bimbingan dan kaunseling menyediakan cara-cara untuk membuat resume dan temu duga bagi kerjaya idaman. Sebelum itu, cikgu nak menerangkan tentang kelompok kerjaya secara realiti yang ada di luar sana. Yang pertama, kelompok boleh dikelompokkan kepada 6 kumpulan. Yang pertama, realistik, investigatif, artistik, social, enterprising dan konvensional. Kerjaya-kerjaya yang melibatkan realistik seperti kejuruteraan mekanikal, elektrikal, kejuruteraan teknologi maklumat dan jurutera proses. Bagi kelompok kerjaya investigatif, kerjaya yang terlibat seperti jurutera perisian, farmasi, perubatan, astronomi dan penyelidikan sains. Bagi artistik pula, kerjaya seperti penulisan, seni arca, seni tari, animasi, hiasan dalaman. Kerjaya-kerjaya yang melibatkan dalam kelompok sosial adalah perkhidmatan sumber manusia, perkhidmatan perundingan, undang-undang dan jurujual. Kerjaya yang melibatkan dalam kelompok enterprising pula adalah pemasaran, logistik, pengurus jenama, ejen hartanah, ejen pembangunan kerjaya manusia. Dan kerjaya-kerjaya bagi kelompok terakhir iaitu konvensional adalah kerjaya seperti perakaunan, teknologi maklumat, pengatur cara analisis data, accountant, juru kira. Justru itu, banyak kerjaya ataupun peluang kerjaya yang terhampar kepada pelajar-pelajar. Terpulang kepada pelajar bagaimana untuk memilih kerjaya masing-masing kelab. Justru itu, sebagai seorang pelajar, kamu mestilah ada persediaan sebelum mengharungi dunia kerjaya. Persediaan pertama adalah pendidikan, kedua pengetahuan, ketiga personality. Pendidikan adalah tahap pendidikan yang kamu perlukan untuk kamu menerobos dalam kerjaya yang menjadi idaman kamu. Sebagai contoh, tahap pendidikan SPM, sijil kemahiran diploma, ijazah, sarjana ataupun doktor falsafah. Bagi pengetahuan pula, pelajar-pelajar perlu mempunyai pengetahuan tentang bidang diceburi, pasaran kerja, pasaran iklan jawatan, organisasi yang cuba ditembusi, resume dan pengetahuan tentang temu duga. Bagi personality pula, keterampilan, sikap positif dan kelebihan diri menjadi titik penting bagaimana seseorang itu untuk diterima dalam sesuatu pekerjaan. Resume. Apakah yang membuatkan sehelai resume itu adalah resume yang baik? Resume yang baik adalah resume yang hanya menggunakan sehelai kertas sahaja tetapi ringkas dan padat. Ia juga mestilah menarik dan tidak mempunyai format yang tetap di luar sana. Resume mestilah menyeluruh tentang diri anda, akademik, kemahiran anda dan mesti berfokus, iaitu memfokuskan tentang bidang kerjaya yang anda pilih. Jadi resume anda mestilah berfokus kepada bidang kerjaya tersebut. Sebagai contoh, jika kerjaya yang dipilih dalam kelompok artistik, jadi resume mestilah dalam bentuk yang artistik, kreatif dan juga segala info yang terdapat dalam tu berkaitan dengan kesenian. Temu duga. Kesilapan biasa yang sering dilakukan oleh seseorang dalam temu duga adalah lewat hadir, perkakasan tidak sempurna, bahasa badan yang tidak betul, pengenalan diri yang terlalu panjang, ruang lingkup diri, cerita selalu menceritakan perkara yang terdapat dalam resume dan tiada nilai tambah yang diketengahkan. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama,
Mendapatkan kedudukan tempat temuduga sehari sebelum. Bermaksud, lawatlah tempat temuduga kamu sehari sebelum supaya kamu mengetahui jangka masa bila untuk sampai pada tempat temuduga tu. Sediakan peralatan secukupnya. Bagi bahasa badan, amalkan duduk tegak, kaki sedikit terbuka, iaitu duduk berhadapan dengan temuduga dan kamu janganlah dalam keadaan yang menutup badan kamu. Kamu mesti dalam keadaan yang terbuka. Kamu sentiasa menerima kritikan ataupun menerima segala jenis idea yang akan datang kepada kamu. Pengenalan diri harus ringkas dan padat. Pengenalan diri melibatkan tentang yang luar daripada resume kamu. Bermakna kamu bukan menerangkan siapa nama kamu ataupun apa kamu punya bidang tahap pendidikan. Kamu mestilah menerangkan tentang yang tiada dalam resume itu. Sebagai contoh, kamu terangkan tentang pandangan hidup kamu, tentang apa yang kamu dapat daripada sesuatu kejadian. Itu yang kamu perlu terangkan. Berkenaan dengan nilai tambah, sertakan dengan fakta. Sebagai contoh, kamu bila kamu memberi penerangan, cuba masukkan fakta. Menurut kajian daripada Freud, tindakan kita terjadi dari pemikiran bawah sedar. Jadi itu adalah sebagai salah satu contoh macam mana untuk membuat sebuah temuduga itu menjadi lebih menarik. Justru itu, akhir sekali, cikgu harap kamu memilih salah satu daripada dua perkara ini, iaitu latihan dan refleksi. Yang pertama, buat satu resume anda sendiri atau kamu lihat video yang disediakan dan senaraikan kesalahan yang telah dilakukan, dan cikgu harap kamu dapat memberikan senarai tersebut pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Apa ni? Ini pejabat, bukan serkis. Awak ada surat sokongan? Tak ada, Cik. Orang ni betul awak isi? Ini gambar lama, rambut pendek. Ini rambut panjang. Macam peruk punya Melayu. Cik. Saya tak ada ayat cu untuk Abang Long bagi orang tender. Tahu tak? Saya tak perlukan surat sokongan dari siapa-siapa pun. Ya, betul. Ilmu saya tak cukup sampai ke ilmu jampi masa interview. Tapi dengan sijil saya, dengan falsafah hidup saya, dah cukup kuat untuk pegang jawatan ini. Tapi kalau Cik fikir kami yang berebut panjang ini macam beruk, saya selalu potong, Cik. Demi Cik. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum.